Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Boleh dengar suara belakang? Kuat sikit. Kuat sikit ben. Okey, dengar Alhamdulillah. Baik, kita bagi ruang dulu pada sahabat Indonesia kita tadi sebab dia orang sampai dulu kan. Jadi dia orang pun dah habis. Kita sedang berada di kawasan yang hampir dengan yang dipanggil sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ialah satu kawasan yang dulu boleh masuk, siap boleh bentang tika, minum teh dekat situ. Tapi sekarang ni dia under construction. Dia tatwir. Tatwir tu maksudnya dia nak bangunkan balik kawasan tu. Ya. Apa itu Saqifah Bani Sa'idah? Saqifah Bani Sa'idah pernah berlaku padanya satu peristiwa yang besar setelah daripada kewafatan Nabi SAW. Kita semua tahu Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. So Rabiul Awal ni 3 bulan yang awal lah. Bila Nabi SAW balik daripada haji tu, dah mulalah Nabi SAW sakit dan sebagainya, sehinggalah Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Nabi SAW untuk solat, untuk menjadi imam kepada manusia yang lain untuk solat. Pada waktu itu Aisyah tak bersetujulah. Dia kata Abu Bakar ni adalah seorang individu yang lembut jiwa dia kan, bagilah orang lain. Sebab Aisyah ni dia anak Abu Bakar kan, dia lebih kenal orang mak dia. Tapi kata fal yamur ataupun murru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Tak, kena minta Abu Bakar juga untuk ganti Nabi SAW jadi imam. Waktu tu Nabi dah sakit dah, Nabi tak mampu nak menjadi imam, ya. Jadi bila Abu Bakar ganti Nabi SAW menjadi imam, keadaan berlaku seperti yang Nabi SAW merancangkan. Dan ada sekali terakhir Nabi SAW keluar melihat para sahabat salat dan Nabi bersalat bersama dengan jemaah tersebut. Dan itulah kali terakhir Nabi SAW bersalat berjemaah dengan para sahabat. Dan akhirnya Nabi SAW wafat. Dan Nabi SAW wafat di pangkuan Aisyah. Kerana Nabi SAW bila sakit, Nabi memang berada di rumah Aisyah. Sebab sebelum ni memang Nabi dia bergilir-gilir dengan isteri yang lain lah. Maksudnya setiap ambil turn lah kan. Ada turn yang Nabi tetapkan. Sebab tu kalau kita baca dalam Sahih Muslim, ada hadis yang Aisyah bila dia kehilangan Nabi SAW pada waktu malam, dia mesti cari Nabi. Dia ada sifat cemburu. Dia takut Nabi pergi rumah isteri lain. Dia kata malam ni turn aku tak boleh pergi tempat lain lah. Okey, jadi bila Nabi SAW berada di rumah Aisyah, Nabi memang wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, ya? Apa perkataan terakhir yang Nabi sebut sebelum Nabi wafat? Orang Melayu dia faham ummati kan, umatku. Tapi riwayat tu tak sahih. Riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan fir rafiqil a'la, ya, Nabi angkat tangan ke langit menuju teman yang maha tinggi. Kemudian tangan Nabi pun jatuh dan Nabi SAW pun wafat. Perkataan terakhir Nabi dalam Sahih Bukhari ialah menuju teman yang maha tinggi, ya. Setelah Nabi SAW bersugi, Nabi angkat tangan fir rafiqil a'la, Nabi pun wafat pada ketika itu. Dan apabila Nabi wafat, orang-orang Madinah ni berhimpun di sini. Orang-orang Ansar, mereka berhimpun di sini. Kenapa mereka berhimpun di sini? Masa tu jasad Nabi SAW masih lagi diurus, ya, masih lagi ada, belum dikebumikan lagi. Jadi di sini timbullah ada cakap-cakap orang kata, oh sahabat ni Ansar ni duk fikir pasal jawatan. Selesaikanlah dulu. Sebenarnya kita tak hidup di zaman tu. Yang mana kalau kita hidup di zaman tu, kita akan tahu kepentingan untuk melantik pemimpin setelah pemimpin wafat. Kenapa? Kerana Madinah berhampiran dengan Mekah, berhampiran dengan Syam yang dikuasai oleh Rom. Jadi kalau serangan datang, khalifah tak ada, siapa nak gerakkan tentera?
Jadi sebab itu mereka melihat kepentingan untuk melantik pemimpin, untuk melantik khalifah. Jadi orang Madinah pun berhimpun dekat situ. Jadi mereka bersepakat untuk melantik seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ialah seorang Ansar, seorang pemimpin yang terkenal di kalangan orang-orang Madinah. Di sini timbul satu lagi persoalan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Al-A'immatu min Quraisy, imam ataupun khalifah mesti daripada kalangan orang Quraisy? Sedangkan Sa'ad bin Ubadah bukan daripada kalangan orang Quraisy. Dia memang orang Madinah, dia Ansar. Jadi timbul satu persoalan, kenapa orang-orang Ansar ni tak nak ikut cakap Nabi? Nabi kata Al-A'immatu min Quraisy. Ada dua penjelasan. Yang pertama, berkemungkinan orang-orang Ansar ni faham bila Nabi SAW sebut Al-A'immatu min Quraisy, pemimpin mesti daripada kalangan orang Quraisy, mereka tak faham secara literal. Mereka faham dari sudut konteks, yang mana Nabi SAW bila bercakap, Nabi bercakap dalam isu kekuatan dan keyakinan majoriti rakyat. Maksud kalau dari sudut keyakinan, pada masa Nabi sebut hadis tu, nak jadi khalifah mesti orang Quraisy. Dia macam kat Malaysia nak jadi Perdana Menteri mesti orang Melayu ke Mama? Mesti Melayu. Walaupun benda tu bukanlah satu undang-undang, tapi dia seolah-olah telah pun diterima sebagai satu norma oleh geopolitik, oleh masyarakat yang ada pada ketika itu. Jadi mungkin orang Ansar faham, oh tak apalah, bila kita ni dah ada kat sini, kebanyakan kita dah boleh setuju untuk Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin kita. Itu mungkin sebab yang pertama. Sebab yang kedua, saya rasa inilah alasan yang paling kuat lah. Sebab yang kedua adalah orang-orang Ansar ni, bila Nabi SAW wafat saja, dia orang menyangka yang orang Muhajirin akan balik ke Mekah. Sebab ini bukan tempat dia orang. Sentiasa orang Muhajirin rindu kepada Mekah. Sebab tu dalam perjanjian Hudaibiyah, orang Muhajirin memang ramai lah nak ikut Nabi SAW dalam Umratul Qadha, dalam pembukaan kota Mekah. Dan pada waktu tu, orang-orang Ansar mula menyangka Madinah ni bukan ada apa sangat. Sebelum ni Nabi ada kat sini. Bila Nabi dah tak ada, orang ni mungkin balik. Jadi baliklah ke Mekah. Jadi kita kena uruskan Madinah, kena lantiklah orang kita. Sebab itu perkataan yang masyhur di kalangan orang Ansar ketika mana mereka berhimpun di situ, orang Ansar kata minna amir wa minkum amir. Di kalangan kami ada pemerintah, ada calon untuk jadi pemimpin. Di kalangan orang-orang Muhajirin pun ada calon untuk jadi pemimpin. Tapi kita nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pun, dia orang politik, dia pemimpin, dia pun nak lah jawatan tu. Dia pun nak, dia orang dah calonkan dia kan, dia pun syok lah kan, dia pun tak bantah. Jadi Abu Bakar menyedari hakikat tu. Abu Bakar pun dia ajak Omar untuk bersama. Pergilah kan Abu Bakar, ajak Omar bercakap. Omar bercakap, lepas tu Abu Bakar pun bercakap. Sedarkan orang Ansar. Sehingga Omar kata Abu Bakar cakap masa tu satu percakapan yang sangat-sangat baik. Abu Bakar menyebutkan nahnul umara wa antumul wuzara. Kami pemimpin, kamu pembantu kepada pemimpin. Pembantu kepada pemimpin. Orang Ansar berkerah juga. Dia kata minna amir wa minkum amir. Kami ada pemimpin kami, kamu pun ada calon pemimpin kamu. Abu Bakar kata tak, kami pemimpin, kamu pembantu kepada pemimpin. Jadi Abu Bakar dia mencalonkan Umar. Abu Bakar kata calonkan Umar ataupun Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Umar kata tak boleh, kami nak lantik Abu Bakar juga. Kerana apa pertimbangan sahabat lantik Abu Bakar? Tadi kan saya sebut Abu Bakar telah dilantik oleh Nabi SAW menjadi imam salat. Itu satu isyarat yang besar. Kerana zaman dulu pemimpin negara jadi imam salat. Cuma zaman sekarang aja kita asingkan. Tapi zaman dulu pemimpin khalifah ni dialah yang menjadi imam salat dan dialah yang membaca khutbah. Jadi bila
Nabi SAW minta supaya Abu Bakar ganti tempat dia untuk jadi imam, maka itu menjadi satu isyarat yang besar lah, yang Nabi meredai Abu Bakar untuk ganti dia. Maka bila dilantik Abu Bakar, orang-orang Ansar pun setujulah dengan cadangan tu. Tapi ada seorang di kalangan orang Ansar pada ketika itu sebut, dia kata, qataltum Sa'ad bin Ubadah, qataltum Sa'ad bin Ubadah. Faqala Umar, qatalahu Allah. Ada orang Ansar sebut, dia kata, kamu telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Bukan membunuh apa, membunuh perasaan. Kamu dah bunuh perasaan dia, kamu dah kecewakan dia, kerana dia tak bantah pun untuk dilantik menjadi khalifah. Umar kata, yang mengecewakan dia adalah Allah. Jadi di sini peristiwa ni berikan kita satu pengajaran yang besar. Pengajaran yang besar ialah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh puak-puak Ansar. Puak-puak Ansar ni, mereka beriman dengan Nabi SAW bukan hanya sekadar iman, mereka percaya dan mengamalkan ajaran peribadi, tetapi mereka sanggup untuk berkorban apa saja demi menjadikan agama Islam itu tetap subur. Maka bila Nabi SAW datang ke Madinah, mereka serahkan kepimpinan negara ini kepada Nabi SAW. Nabi wafat, mereka serahkan kepimpinan ini kepada Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar itu bukan orang Madinah. Apabila Abu Bakar meninggal dunia, mereka serahkan kepimpinan ini kepada Umar. Umar juga bukan orang Madinah. Apabila Umar itu dibunuh, mereka serahkan kepimpinan negara ini kepada Uthman. Kemudian kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana kesemua mereka itu bukan orang Madinah. Orang Madinah ada pemimpin tak? Ada. Sa'ad bin Ubadah di antara pemimpin, kan? Jadi bila membaca peristiwa-peristiwa sirah, mungkin kita rasa benda ni simple saja, tapi tak sesenang itu. Bukan semudah itu. Kita ada negara kita sendiri, kan? Semua orang Malaysia kat sini, kan? Pasport merah, kan? Okay. Kita duduk di Malaysia. Kita ada sahabat-sahabat yang datang menumpang dekat negara kita. Ada orang Palestin, ada orang Syria, ada orang Rohingya. Betul? Sanggup nak bagi orang Rohingya jadi Perdana Menteri? Ha? Sanggup tak? Tak sanggup, kan? Kenapa tak sanggup? Dia orang Muslim, kan? Islam, kan? Ha, sanggup tak? Sanggup tak? Tanya diri sendiri, sanggup tak sanggup? Tak sanggup. Pasal apa tak sanggup? Sebab kita belum mencapai tahap keimanan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni diberi apa saja. Sanggup nak ceraikan isteri seorang, nak bagi dekat Muhajir. Bila Nabi SAW sampai dekat negeri ni, Nabi sedarakan di antara Muhajirin dengan orang Ansar. Ambil satu Muhajirin, satu Ansar, sedara. Peringkat awal. Kalau dia ni mati, yang ni mewarisi harta. Yang ni mati, yang ni mewarisi harta. Muhajirin malah setuju. Sebab dia datang selai pinggang. Dia datang pun bukanlah bawa harta banyak sangat. Zaman tu tak ada kotak gagu. Bawa apa yang mampu bawa aja. Tak ada kapal terbang nak tolong bawakan barang-barang. Tak ada. Orang Ansar setuju. Besar pengorbanan Ansar tu. Sebab itu saya sebut dulu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya sebut dulu, Ansar dengan Muhajirin ni, satu orang Mekah, satu orang Madinah. Puak Mekah dengan puak Madinah. Tapi agama dia tak panggil ni Makkiyun dengan Madaniyun. Orang Arab ni, bila orang Mekah dia panggil Makki. Dalam bahasa Arab dia Makki. Walaupun dalam bahasa Melayu tak bercantik juga, kan? Makkiyun macam kaki maki pula, kan? Makkiyun ni orang Mekah. Orang Mekah. Madaniyun orang Madinah. Kalau kita orang Malaysia panggil apa? Malaysiun, orang-orang Malaysia.
Kalau seorang dia panggil Malizi kan. Makki tu seorang orang Mekah. Makkiyun orang-orang Mekah yang ramai. Madani Anwar Ibrahim, bukan. Madani orang Madinah seorang. Madaniyun orang-orang Madinah yang ramai. Jadi kenapa agama ni dia tak panggil Makkiyun dengan Madaniyun? Mereka lebih digunakan dalam Al-Quran, digunakan Muhajirin dan Ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Golongan yang awal, yang mendahului daripada kalangan orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha pada mereka dan mereka redha Allah sebagai Tuhan mereka. Sebagai satu isyarat daripada Allah, yang muliakan kita ni bukan tempat. Yang muliakan kita ni bukan tempat kita lahir. Yang muliakan kita ni adalah kadar pengorbanan kita untuk agama, kadar sumbangan kita untuk agama. Yang tu yang penting tu. Dan kita sebutkan sebelum ni, kau nak kira Taif dengan Madinah, Taif sebuah lagi. Madinah ni panas, ekstrim dia punya cuaca. Kalau sejuk, sejuk. Kalau panas, panas sungguh. Saya datang haji baru ni, turun-turun ke Madinah, dia punya udara tu macam dalam oven. Panas, ekstrim. Tapi tempat ni Nabi SAW jadikan tempat yang mempunyai fadilat dengan wahyu daripada Allah, kerana orang yang datang sebelum ni telah pun berjuang, telah pun memberi sumbangan, telah pun berkhidmat untuk agama ni, sehingga tempat ni mendapat manfaat. Jadi itulah cerita Saqifah Bani Sa'd. Ada soalan sebelum kita jalan ke depan ni? Ada. Ya. Prof, nak tanya tentang lafaz terakhir Rasulullah sebelum wafat tu. Boleh uraikan sikit tentang lafaz itu? Fir rafiqil a'la, menuju teman yang maha tinggi. Teman. Ada yang kata teman itu menuju Allah yang maha tinggi. Ada yang kata menuju salihin, malaikah. Ada dua tafsiran di situ. Teman-teman yang akan mengiringi Nabi SAW untuk pergi ke darjat yang tertinggi. Ada dua tafsiran. Sebab sebelum Nabi wafat pun memang dia cerita kan. Dia kata ada seorang hamba Allah Ta'ala beri pilih, sama ada nak kekal dalam dunia ataupun nak bersama dengan Allah. Jadi dia pilih untuk bersama dengan Allah. Sebab tu ada sebahagian sahabat ditangkap lah. Dia kata Nabi tak lama dah dengan kita ni. Bila buka saja pembukaan kota Mekah, kemudian turun saja ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun saja ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan juga nikmat aku kepada kamu. Wa raditu lakumul islam madina, aku redha Islam sebagai agama kamu. Maka pada waktu tu sahabat ada yang dah tangkap Nabi dah tak lama. Sebab mission accomplished. So tidak ada sebab Nabi SAW untuk kekal lama. Jadi peristiwa kewafatan Nabi SAW memberikan kita pengajaran yang kita perlu ikut ialah ajarannya, bukan kita sembah batang tubuh. Sebab itu Abu Bakar ketika Umar tak boleh terima, siapa yang kata Nabi wafat, aku akan pukul dia. Abu Bakar kata apa? Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa di antara kamu yang sembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, Allah tak wafat, Allah tak mati, Allah kekal hidup selama-lamanya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad meninggal, akan meninggal. Mereka juga, yakni manusia-manusia juga akan meninggal. Jadi kita bila mengikut ajaran Nabi SAW, bukan kita puja batang tubuhnya sampai kita sembah dia, bukan. Kita bukan seperti Kristian, bukan seperti Nasrani yang cinta membutakan ajaran sebenar. Sayang sangat dekat Jesus, tapi angkat dia anak Tuhan. Tak betul.
Sayang dekat Nabi SAW, ikut ajaran dia. Sayang dekat Nabi SAW, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya pernah jumpa satu orang dekat US. Saya pergi program dekat USA. Dia tanya soalan. Dia kata, kenapa Islam telah, ajaran hadis telah menjadikan kita menyembah Muhammad lebih daripada menyembah Allah? Sebab dia kata bila sebut nama Nabi Muhammad, kita disuruh untuk selawat sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil ni ialah siapa yang dia nama aku disebut di sisinya tapi dia tak berselawat atas aku. Jadi bila sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita dituntut untuk selawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebut nama Allah, ada jawab? Ada jawab kan? Jadi seolah-olah hadis telah memuliakan Nabi lebih daripada memuliakan Allah. Itu soalannya. Tuan-tuan ada jawapan? Fikir-fikirkan jawapannya. Nanti kita bincang masa sampai dekat Bakir, insya-Allah. Jom kita jalan. Kita berada di yang kita panggil sebagai Qubbatul Khadra ataupun kubah hijau. Belakang kita ni ada kubah hijau, di mana kawasan itulah tersemadinya jasad manusia yang paling mulia lah, Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya kan, kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa orang perempuan dia tak boleh masuk untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya orang lelaki je boleh. Tadi pun Tuan Khairul tanya saya, kenapa tak boleh? Saya kata nanti saya terang. Kan? Jawapannya adalah dalam isu orang perempuan menziarahi kubur, ulama ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, sekurang-kurangnya lah, pandangan yang pertama, boleh orang perempuan ziarah kubur, ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan yang kedua adalah pandangan Hambali yang mengatakan tak boleh perempuan ziarah kubur. Sebab tu bukan kata makam Rasulullah dia tak boleh orang perempuan tak boleh masuk. Bakit tu pun orang perempuan tak boleh masuk. Baket yang di belakang tu, nanti kita akan pergi kawasan tu. Baket tu pun orang perempuan tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan hadis la'inallahu zuwaratil qubur. Allah melaknat orang-orang perempuan yang menziarahi kubur. Jadi Hambali duk faham orang perempuan tak boleh ziarah kubur. Tapi mazhab Syafi'i macam mana pula? Mazhab Syafi'i dia kata, dalam isu ni mazhab Syafi'i kata orang perempuan boleh ziarah kubur. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, dia tengok satu orang perempuan menangis kat kubur anak dia. Nangis kat kubur anak dia. Lepas tu Nabi kata, isbiri wahtasibi. Sabarlah, harapkan pahala daripada Allah. Apa perempuan tu kata kat Nabi? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi jauh sikit. Perempuan ni kata, pergi jauh sikit. Kau tak kena macam mana aku kena. Perempuan tu dia tak sedar yang itu adalah Rasulullah SAW. Mungkin dia tak kenal, mungkin dia pun tak perasan tengah serabut dengan musibah apa semua. Sampai bila dia tahu yang tu adalah Rasulullah SAW, baru dia rasa menyesal dengan perkataan dia. Dia pergi jumpa balik Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak tahu itu adalah Rasulullah. Nabi kata apa kat dia? Inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang paling dahsyat pahalanya tu adalah ketika mana hentakan kali pertama. Waktu kena hentak kali pertama dengan musibah tu, kalau kita boleh sabar, itulah kelebihannya lebih dahsyat daripada kalau kita mengamuk dulu, lepas tu baru sabar kemudian. Okey. Hadis ini telah menjadi hujah di sisi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan orang perempuan boleh ziarah kubur. Sebab Nabi jumpa perempuan tu dekat kubur dan Nabi tak kata pergi balik. Mana boleh orang perempuan ziarah kubur? Sebab Nabi dia tak akan ikrar, Nabi tidak akan kondon. Akur mendiamkan perkara-perkara yang maksiat. Jadi bila Nabi biarkan, menunjukkan benda tu boleh. Habis itu yang hadis yang saya baca tadi tu, mazhab Syafi'i kata Nabi tak kata zairat, Nabi kata zuwarat. Zuwarat maksudnya orang perempuan yang tak ada kerja lain, asyik pergi ziarah kubur je kerja. Dia macam satu orang cerita kan, satu orang yang bercerita, dia kata
ada seorang ni, dia bila pasangan dia meninggal, hari-hari pergi ziarah kubur. Hari-hari pergi ziarah kubur. Lepas tu dia bawa air. Ziarah kubur, bawa air. Kan? Sebenarnya curah air ni untuk bagi tanah melekat je kan. Supaya tanah tu kan, sini kan tanah dia halus kan. Aku kena bawa angin. Jadi kita bagi air tu dia melekatkan tanah tu supaya tanah tu tak ditiup oleh angin lah. Jadi bila pergi, dah kali orang pun tak tahan lah bagi nasihat sikit. Kau ni tiap hari pergi ziarah kubur ni bawa air. Sudah-sudahlah tu. Hidup mesti diteruskan. Kan? Hidup mesti diteruskan. Yang mati biarlah mati. Kita yang hidup ni buat cara hidup. Jangan terlalu fikirkan sangat tentang kematian ni. Dia kata saya dah lama dah move on. Habis tu kenapa hari masjid? Hari pergi kubur. Dia kata sebab pasangan saya pesan kau nak kahwin lain kena bagi kubur saya tumbuh rumput dulu. Saya buat air hari ni. Okay. Kita sekadar cerita orang kampung lah. Okey, baik. Dia kata orang yang sentiasa menziarahi kubur sampai tanggungjawab dia sebagai seorang perempuan ni terabad. Perempuan ni kadang-kadang dia isteri, dia kena uruskan rumah tangga tapi terabai. Maka sebab itu Nabi SAW tak bagi orang perempuan ni terlalu banyak menziarahi kubur. Okey. Yang kedua, jasad Nabi SAW ni berada di rumah Aisyah. Rumah Aisyah. Di zaman Nabi SAW, rumah Aisyah tu bukan masjid. Bukan masjid. Sebab itu bila Umar wafat, belum wafat lah, maksudnya masa dia ditikam, Umar ni dia kena tikam masa dia solat. Jadi masa ditikam tu, dia ditikam oleh siapa? Abu Lulu. Abu Lulu Al-Majusi. Dia orang dia hamba. Hamba siapa? Dikatakan dia hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Hamba ni tak puas hati dengan Umar. Dalam kitab-kitab sejarah disebut, dia kata sebab masa tu dia tak puas hati sebab Mughirah bagi kerja kat dia banyak. Kan dia hamba kan? Hamba ni tawanan perang. So dia bagi kerja banyak dekat Mughirah. Mughirah bagi kerja banyak kat dia. Dia pesan, dia mengadu kat Umar. Dia kata ya Amirul Mukminin, dia bagi kerja kat aku beban sangat. Umar kata apa? Ati' li sayyidik. Taatlah kamu kepada ketua kamu kerana dia adalah pemilik. Tapi Umar ni dia bukanlah maksud apa, dia tak nak panjangkan cerita, nanti dia akan pergilah nasihat Mughirah. Tapi mendengar perkataan Umar tu, Abu Lulu'ah kata apa? Wasi'a adluhu kulla syai'in illa ana. Keadilan Umar telah memayungi semua kecuali aku. Aku tak dapat keadilan. Jadi dia tikam lah. Tikam Umar sehingga bila Umar sakit, Umar pingsan. Bila Umar tersedar, Umar minta air untuk minum, keluar daripada kesan tikaman tu. Jadi para sahabat tahulah yang Umar memang tak akan hidup lagi. Sebab apa yang masuk melalui mulut dia akan keluar ikut luka tu. Dia tak akan boleh bertahan lama. Masa itulah Umar minta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan di berdekatan dengan kubur Nabi SAW dan kubur Abu Bakar. Masa tu Aisyah kata apa? Aisyah kata dekat Ibnu Umar, Aisyah kata itu kawasan yang aku akan ditanamkan. Itu kawasan aku akan dikuburkan. Aku plan nak mati kat situ. Aku plan nak mati, kalau aku mati aku akan ditanam di situ. Sebab ada kat situ Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi spot yang ketiga tu aku punya. Tapi Aisyah mungkin fikir-fikir balik kesian, dia bagilah kat Umar. Jadi Umar pun ditanam di situ. Mungkin ada yang keliru, ada yang kata kenapa boleh ada kubur dalam masjid, sedangkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis la tusallu ilal qubur, jangan salat menghadap kubur. Saya sebutlah pada peringkat awal, jasad Nabi SAW bukan dalam masjid, dia di rumah Aisyah. Tapi bila masuk zaman terkemudian, zaman Muawiyah, zaman kerajaan Bani Umayyah, mereka melakukan pembesaran masjid. Mereka masukkan rumah Aisyah dalam kawasan masjid. Dan pada ketika itu ada seorang ulama hadis nama dia Sa'id bin Musayyib di antara yang tak setuju untuk masukkan kubur Nabi SAW itu di dalam kawasan masjid. Dia tak setuju. Dia kata kalau nak buat pembesaran, buat belah sini ke ataupun belah sana, tapi jangan masukkan
masukkan kubur tu dalam masjid. Kerana Nabi larang salat menghadap masjid. Tapi ialah pada ketika itu pemerintah mungkin dia tak ambil penting sangat benda tu. Jadi termasuklah kubur tu dalam kawasan masjid. Tapi alhamdulillah sekarang ni telah pun disil kawasan tu, dan bila orang yang salat dia tak nampak pun kubur tu, dia diasingkan daripada kawasan salat di dalam masjid. Allah. Okey. Boleh? Tak. Ziarah kubur suami yang nikah. Orang perempuan yang beriddah wafat, dia kena duduk di rumah sehingga habis iddah. Dia hanya boleh keluar apabila ada darurat dan keperluan yang mendesak sahaja, dan dia mesti bermalam di rumah dia. Jadi sebab itu kalau boleh tunggulah habis dulu. Tak payah ziarah kubur. Tak payah dulu. Ini pun kena tegur jugalah. Jangan tak ziarah, dia kata tak sayang. Tak apa, orang cakap apa tak apa. Dia kena istighfar dan balik. Yang ada bonggol tu? Yang ada orang kata orang mati ada tu. Tak ada apa pun. Itu sebenarnya adalah satu kawasan dia macam boleh buka benda tu, boleh buka untuk masukkan cahaya. Dah dapat jawapan dah? Betul tak soalan dia tu? Hadis telah menjadikan kita lebihkan Nabi Muhammad SAW berbanding Allah. Bila sebut nama Nabi Muhammad, kita disuruh untuk jawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut nama Allah, ada suruh jawab. Siapa dia jawab? Saya bila terima soalan tu daripada orang, saya jadi pening nak jawab. Mana nak jawab ni? Allah dan next level. Lagi? Ada siapa nak jawab? Allah sendiri suruh kita selawat. Allah sendiri suruh kita selawat. Bila kita selawat, Allah akan balas 10. Tapi Nabi kata setiap kali nama dia disebut, Allah suruh selawat je. Nabi kata setiap kali nama dia disebut, kita jawab. Saya duk menung juga. Bagus soalan ni kan. Tapi saya pun menung. Saya jawab dengan jawapan yang macam ni. Saya tak kata jawapan saya betul, tapi kita boleh fikir sama-sama lah. Nabi SAW ni Rasul yang mana tugas dia mengajar kita agama. Daripada kecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Daripada cara nak pakai slipper pun Nabi ajar. Pakai slipper kaki kanan dulu, buka slipper kaki kiri dulu. Betul? Nak makan baca apa, lepas makan baca apa, dalam solat baca apa, lepas solat baca apa. Betul? Semua yang diajar kat kita ni, ibadat-ibadat ni, dia ajar kita percuma ke kena bayar? Cuma kan? So dia ajar kita percuma. Yang mana kita kalau beramal betul-betul sunnah Nabi ni, kita akan dapat satu ganjaran besar di syurga nanti dengan satu nikmat yang tidak ada. Tinggal di Madinah memang akan ditanam di sini. Di zaman Nabi SAW dah ada dan masih lagi digunakan sehingga zaman sekarang. Orang yang tak boleh masuk lah. Lelaki kalau nak masuk salat fardu nanti duduk di kawasan yang berdekatan dengan pintu ni. Bila jenazah keluar je boleh follow. Dia akan buka untuk masuk. Sama ada waktu siang ke malam pun orang lelaki boleh follow. Tapi kena jalan laju sikit lah. Ya. Sampai sekarang memang akan dibuka. Ya. Dah. Batu tanda. Tak ada. Sure tak?
haji. Jom. Harap.